Begitulah sifat dunia ini, bala, bencana, ujian dan wabak dia datang dan pergi. Disebutkan dunia ini sebagai dunia darul ibtila, dunia ini rumah kepada ujian. Pandemik ataupun wabak-wabak yang pernah berlaku dalam dunia ini, kalau kita baca dalam sejarah versi barat disebut sebagai the Black Death, kematian hitam. Pun pandemik yang membawa kematian yang begitu banyak nyawa juga. Dan kalau kita baca dalam buku sejarah barat, dia cerita bagaimana orang barat di sana ketika mana perlu menangani wabak tersebut, ketika itu zaman itu mereka tidak begitu bertamadun seperti mana orang Islam. Bahkan bila saya baca dalam buku sejarah barat, apa nama penulis dia, Roy Thompson, kata ingat, tajuk dia 50 key points of Western history. Dia kata dalam menangani wabak Black Death itu, antara yang mereka buat ritual sembelih kambing hitam dan sebagainya. Tapi ada jugalah yang buat secara elok lah. Tapi maknanya ada juga yang mengamalkan ajaran-ajaran yang pelik-pelik di barat ketika menangani wabak the Black Death. Dan dikatakan wabak ini disebarkan daripada pelabuhan ke pelabuhan yang membunuh hampir jutaan nyawa lah. Terlalu banyak, ratus-ratus ribu tu, almost millions nyawa yang terkorban akibat pandemik tersebut. Dan kalau kita baca dalam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, memang wabak itu pun sampai ke tempat kita dan sebagainya. Dan kalau kita baca dalam sirah Bidayah wa Nihayah, dalam fasa pemerintahan Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika itu menjadi gubernur di Syam, memang wabak itu sampai. Dan kita melihat bagaimana Abu Ubaidah pun terkorban, kemudian beberapa orang sahabat yang lain menggantikan beliau pun terkorban akibat wabak tersebut, yang sampaikan satu ketika Amr bin Al-As membuat satu ruling. Dia beritahu satu kata-kata dia yang menarik. Dia kata wabak yang datang ke negeri kita ini, ke tanah ini, umpama api, dia kata. Ini disebut ayat dia, dirakamkan dalam Bidayah wa Nihayah, sampai hari ini kita boleh baca. Kata Amr bin Al-As, dia Abu Ubaidah Al-Jarrah, kemudian seorang sahabat yang menggantikan, saya tak ingat nama sahabat ni, terkenal tapi takut nak sebut, takut silap. Selepas tu Amr bin Al-As menggantikan jawatan gubernur tu, dia kata wabak yang datang kepada kita ni umpama api. So selagi ada kontak, dia akan terus sambung. Macam api, kalau kita tak otak dia sambung. Jadi dengan satu-satunya cara untuk mematikan api ni, kita kena berenjak, jangan duduk rapat-rapat, jangan ada kontak. Maka dia mengarahkan orang Islam yang ketika itu di Syam untuk duduk di tengah-tengah padang pasir, duduk di kemah-kemah, naik di bukit-bukit dan gunung dan bukit bukau dan sebagainya yang jauh bergerak pada orang, bagi ada penjarakan sosial. Maka alhamdulillah wabak tersebut Islam dulu yang berjaya menanganinya dengan menggunakan pakai kaedah social distancing. Sebab satu analogi yang baik yang dibuat oleh Amr bin Al-As, dia kata wabak tu macam api, selagi ada kontak, selagi tu api tu akan pi. Sekarang ni kita nak putuskan wabak tu, bagi jangan ada kontak sama-sama kita. Buat sementara waktu, pi duduk tempat lain sat, duduk berjarak, sampailah wabak itu akhirnya berjaya diputuskan. Kalau kita baca dalam Bidayah wa Nihayah, tuan-tuan sedih kisah tersebut, bagaimana dia sebut sebagai tahun-tahun wabak kan. Amun Amawas, tahun-tahun wabak Amwas itu, bagaimana sampai tahap kuliah pengajian, kuliah maghrib tak dan buat. Ni sebelum Amr bin Al-As lah, tak dan buat sebab sibuknya orang untuk sembahyang mayat. Terlalu banyak mayat sampai tak sempat orang kalut nak pergi sembahyang mayat, nak sediakan mayat. Yang akhirnya Tok Imam sembahyang mayat sendiri pun meninggal dunia, sampai tak ada orang nak sembahyang mayat, kena ambil kampung sebelah dan jemaah untuk sembahyang mayat kampung tu. Sampai tahap tu. Tapi alhamdulillah dengan mempraktikkan social distancing tersebut, idea daripada Amr bin Al-As, mungkin hikmah dan karamah daripada dia untuk dapat ilham tersebut, akhirnya kita negara Islam antara yang awal, empire Islam antara yang awal terkeluar daripada wabak tersebut berbanding barat. Jadi hari ini apa yang kerajaan buat, apa yang KKM nasihatkan, kalau kita rasa baik, kita ikutlah. Sebab kita tanya para ahlinya, mereka dalam bidang tersebut. Kadang-kadang bila dia berkata tu, kita rasa macam apa kena mengena benda ni dengan kena buat ni. Dia tahu lah. Kadang-kadang saya pegang lagu tu lah, dia tahu lah. Kita takut seperti mana yang berlaku di Amerika Syarikat.
Bila mana rakyatnya, bangsanya merasakan diri mereka yang paling pandai dan terpelajar, akhirnya tengok apa yang jadi pada Amerika sekarang. Covid dia tidak datang untuk meruntuhkan sebuah negara, tetapi Covid datang untuk menelanjangkan keruntuhan sebuah negara, mendedahkan kepincangan sebuah negara. Kalau negara itu kuat, Covid datang dia akan pergi macam tu ya. Dia akan bunuh satu dua orang, dia akan pergi. Tapi kalau negara itu pincang, memang rosak remuk dah, tapi tak nampak sebab dia panggil kosmetik, dia dilindungi. Tapi bila sekali Covid mai, dia akan dedahkan segala-galanya. Ambil contoh terdekat Amerika Syarikat. Tuan-tuan kajilah bagaimana berlaku rasuah di dalam nak beli ubat-ubatan lah, kemudian menteri marah wartawan sebab mendedahkan peringkat awal lah, kemudian rakyatnya yang begitu bodoh sombong lah. Covid mendedahkan segala-galanya. Tuan-tuan tengok dokumentari yang berlaku di Amerika Syarikat, bagaimana golongan-golongan mereka yang cerdik pandai, kononnya ini pakai topeng tapi buat lubang di mulut. Pakai topeng buat apa? Kita tak segar orang putih pandai lagu tu, dekat tu lah. Ya, pakai topeng buat lubang di mulut. Bila wartawan tanya pasal apa buat lah ni, dia kata tak selesa. Kemudian bila saya tengok dalam dokumentari bagaimana orang yang peringkat awal, movement yang human right, yang halang tak mau bagi pakai topeng semua ni kan, yang suruh keluar juga tu, bila dihadap ke mahkamah, satu orang perempuan ni, dia boleh kata dekat hakim dengan semua hak depan tu, dia kata apa? Siapa kamu manusia nak halang kami manusia ni untuk hirup udara segar daripada Allah? Bukan Allah lah, daripada Tuhan, dia kata. Nanti kamu mati masuk neraka, kamu jadi ejen iblis, dia kata kat hakim tu. Kami nak hirup udara segar, kamu ini jadi ejen iblis, halang kami hirup. Tu dia orang baik tu. Mujuk lah orang Islam kita tak jadi lagu tu. Peringkat awal tu ada, masa mula-mula tu ada juga bunyi-bunyi tu. Tapi lepas tu okey lah, bila menteri dah bagi tahu apa, kita punya ketua pengarah kesihatan bagi tahu, maka orang Islam boleh menerimanya. Hari ni ada orang bangkitkan lagi. Pasal apa dekat masjid SOP teruk sangat, tapi dekat market tak lagu tu pun? Sebenarnya SOP sama je di mana pun kan, kena ada jarakkan sosial. Cuma kenapa masjid lebih? Pasal masjid lebih concern pasal kita. Itu kalau orang tanya kita kan, pasal apa masjid hampa ni lebih-lebih sangat, social distancing lah, SOP lah. Apa pergi market tu tak ada apa pun. Maknanya orang market tak jaga lagu mana orang masjid jaga kita. Ya, kita jawab lagu tu lah. Ya. Kita tu dia pergi mall tak ada teruk sebab pergi masjid lah. Orang mall tu dia tak peduli kesihatan kita, dia peduli duit kita. Tapi orang masjid pasal apa dia jaga teruk sangat? Pasal dia peduli kesihatan kita. Kita lagu tu lah nak sangka baik. Biarlah kita sambung.